Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dr. Razwan dan rakan-rakan sekalian, saya, wakil daripada kumpulan 2, akan membentangkan tajuk takwim lunar dan solar. Kami dari kumpulan 2 terdiri daripada 5 orang, iaitu Nur Dia Danila binti Ahmad Faizal, Nur Syazira binti Muhammad Hassan Eng, saya sendiri Muhammad Farhan bin Suhaimi, rakan saya Wan Muhammad Hadif bin Wan Syukri, seterusnya Muhammad Haikal Arif bin Abdul Razak. Jadi sedikit sebanyak saya akan menceritakan tentang pengenalan tajuk ini. Manusia amat bergantung harap kepada masa untuk menentukan tempoh sesuatu pekerjaan ataupun perjalanan, malah tempoh waktu bekerja, malah untuk dijadikan tanda supaya sesuatu peristiwa kekal diingati hingga zaman-zaman yang seterusnya. Sepanjang tempoh peradaban manusia, terdapat beberapa evolusi berlaku terhadap sistem masa kita, terutamanya penggunaan kalender untuk menentukan hari, bulan dan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dia Danila binti Ahmad Faizal dan saya akan menerangkan tentang sistem takwim. Takwim atau kalender boleh ditarifkan sebagai satu rekod perjalanan waktu atau sistem susunan masa yang membahagikan tahun menjadi bulan, bulan menjadi minggu dan minggu menjadi hari. Takwim memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sejak dari tamadun awal. Masyarakat primitif Sumeria di Babylon dipercayai adalah manusia pertama yang membuat takwim. Takwim merupakan sistem masa yang berkait rapat dengan aktiviti sosial dan keagamaan yang membantu manusia menguruskan kehidupan seharian dengan lebih sistematik dan berkualiti. Dalam Islam sendiri, takwim berperanan mencari kesempurnaan dalam pelaksanaan ibadat seperti penentuan awal bagi bulan Ramadan dan hari wukuf. Takwim diasaskan berdasarkan kedudukan bulan dan kedudukan matahari atau kedudukan bulan dan matahari sekali. Bulan digunakan kerana perubahan fasanya dapat memberikan petunjuk tentang munculan sesuatu, manakala matahari digunakan kerana perubahan musim kesan daripada pergerakan tahunannya. Unsur-unsur penting dalam takwim yang digunakan sebagai unit pengukuran masa ialah hari, minggu, bulan dan tahun. Dalam sistem waktu awam sekarang, sela hari dikira bermula dari tengah malam dan tengah malam berikutnya, berbandingkan meridian Greenwich sebagai titik rujukan. Manakala dalam kalender Islam pula, fenomena terbenam matahari ke terbenam matahari berikutnya, hari dikumpulkan menjadi 7 hari dan dikenali sebagai minggu. Secara purata, 4 minggu dikumpulkan menjadi bulan dan 52 minggu dikumpulkan menjadi tahun. Dalam satu masa pula mengandungi 12 bulan dan kekal digunakan sebagai asas penyeraan tahun. Seterusnya, jenis-jenis sistem takwim. Sistem takwim yang baik mestilah sepadan dengan fenomena astronomi yang dijadikan rujukan. Terdapat 2 sistem utama, iaitu takwim matahari dan takwim bulan. Terdapat juga takwim yang menggunakan gabungan kedua-dua ini, iaitu takwim bulan matahari, seperti takwim Cina dan Hindu. Di samping itu, wujud berkaitan antara takwim bulan dan takwim matahari dijelaskan dalam Al-Quran seperti mana firman Allah SWT yang bermaksud dan mereka telah tidur dalam gua mereka 300 tahun dengan kiraan ahli kitab dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Menurut tafsir Ibn Kathir, ayat ini menerangkan tentang tempoh masa Ashab Al-Kahfi tinggal dalam gua, iaitu bermula daripada mereka ditidurkan oleh Allah sehingga dibangkitkan semula dan diperlihatkan kepada masyarakat ketika itu. Tempoh masa tersebut adalah 309 tahun berdasarkan bulan dan 300 tahun berdasarkan matahari. Perbezaan di antara setiap syamsiah kamariah dan ke tahun syamsiah ialah 3 tahun. Maka selepas 300 tahun, syamsiah menjadi 300 tahun kamariah. Maka di sini menunjukkan pergerakan matahari dan pergerakan bulan dijadikan asas dalam sistem pembentukan takwim manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syazira binti Muhammad Hassan. Hari ini saya akan membincangkan tentang takwim lunar atau dipanggil sebagai takwim bulan. Takwim bulan dikenali juga sebagai takwim kamariah, takwim lunar atau takwim hijri. Takwim ini disusun berdasarkan kedudukan pergerakan bulan yang mengelilingi bumi. Bulan adalah satu cakrawala
berbentuk sfera beredar mengelilingi bumi dari arah barat ke timur. Bulan berputar mengelilingi bumi dalam orbit elips sekali dalam sebulan dengan kadar jarak purata 384,400 km. Bulan menunjukkan kita permukaan yang sama kerana ia berputar pada paksinya 27.3 hari. Sama tempohnya berputar mengelilingi bumi relatif kepada bintang, iaitu bulan sidereal. Bulan yang digunakan dalam pengiraan kalender dikenali sebagai bulan sinodik yang mempunyai purata 29 hari 12 jam 44 minit dan 2.8 saat. Manakala 12 bulan Kamariah berjumlah 354 hari 8 jam 48 minit 34 saat. Edaran bulan sinodik ini juga dikenali sebagai ijtimat. Ijtimat berasal dari perkataan Arab yang bermaksud berkumpul. Semasa bulan mengelilingi bumi di dalam orbitnya, ia akan sampai kepada satu kedudukan di mana matahari, bulan dan bumi berada dalam satu longitud dan kedudukan ini dinamakan ijtimat. Di samping itu, bulan mempunyai perhentiannya sendiri, iaitu perhentian ini dikenali dengan nama fasa bulan. Fasa bulan ialah peringkat perubahan bentuk bulan yang bercahaya sepanjang pusingannya pada orbitnya yang mengelilingi bumi, iaitu sebulan ijtimat. Oleh kerana bumi beredar mengelilingi matahari di satah ekliptik, maka kedudukan bumi relatif dengan kedudukan bulan dan matahari sentiasa berubah-ubah. Perubahan ini mengakibatkan permukaan bulan yang bercahaya dilihat dari bumi dalam keadaan yang berbeza-beza. Akibatnya terjadilah fasa-fasa bulan. Dalam tempoh peredaran bulan, wujud 4 fasa bulan yang dapat dilihat dari bumi, iaitu fasa pertama di mana ijtimat dan hilal, fasa kedua di mana bulan pada suku pertama, fasa ketiga di mana bulan pada suku kedua iaitu bulan purnama, dan fasa keempat di mana bulan pada suku ketiga. Permulaan bulan baru dalam Islam dikira dengan munculnya hilal. Hilal ialah bulan sabit yang muncul di ufuk barat sebaik saja terbenam matahari pada 29 atau 30 hari bulan setelah berlakunya ijtimat di antara bulan dan matahari. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan ceritakan tentang takwim solar. Takwim solar ataupun dikenali sebagai takwim matahari telah berdasarkan perjalanan musim atau perjalanan bumi mengelilingi matahari. Takwim solar ataupun juga dikenali dengan takwim syamsiah, takwim matahari, takwim masehi dan juga terkenal dengan takwim Gregory pada masa kini. Takwim solar ini merupakan hasil kajian daripada kerajaan Rom, namun disebabkan perubahan yang sering dilakukan oleh padri-padri dalam penetapan kalender telah mengakibatkan fenomena astronomi tidak sepadan dengan hari dan bulan. Justru telah menimbulkan kekeliruan di khalayak ramai. Okey. Seterusnya, kalender Julian dan kalender Gregory. Kalender Julian mengandungi 12 bulan yang mengandungi bilangan hari senasib antara 30 dan 31 hari bulan dengan pengecalan bulan Februari iaitu 9 hari dan 30 pada tahun 4. Seterusnya pada bulan ke-7 itu Pointillis telah ditukar kepada Julai sebenarnya nama Julius Caesar. Kalender Julian melebihi tahun sebenar matahari sebanyak 11 minit 14 saat setiap tahun. Okey, bagi kalender Gregory juga mengandungi 12 bulan yang mempunyai bilangan hari berselang-seli antara 31 dan 3 hari bulan dengan pengecualian bulan Februari iaitu 28 hari dan 29 pada tahun 4. Nama bulan ke-8 iaitu Sextilis telah ditukar pada Ogos sebenar nama Augustus Caesar dan menambah bilangan hari dari 30 menjadi 31 supaya sama dengan bilangan hari bulan Julai. Kalender Gregory hanya melebihi tahun sebenar matahari sebanyak 25 ke 26 saat setiap tahun berbanding dengan kalender Julian. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Hadi bin Wasyukri. Kita teruskan kepada bahagian yang seterusnya iaitu berkenaan perbandingan takwim solar dan takwim lunar.
Jadi setelah mempelajari sedikit sebanyak tentang kedua-dua takwim tersebut, perlu ditekankan bahawa umat Islam tidak menolak salah satu cara pengiraan tarikh, sama ada takwim solar dan takwim lunar. Hal ini kerana kedua-dua takwim tersebut mempunyai impak yang amat signifikan dalam kehidupan seharian, sama ada dari aspek ekonomi, sosial, ibadat dan sebagainya. Sebagai perbandingan yang lebih jelas, marilah kita perhatikan infografi yang diberikan. Jadi, takwim lunar adalah sistem takwim yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi ataupun juga dikenali sebagai tarikh Al-Qamari. Kita dapat melihat contoh aplikasi takwim lunar dalam penentuan masa ibadat umum dan khusus. Contohnya dalam waktu solat, hari bermula puasa Ramadan dan juga hari raya Aidilfitri. Jadi, mengikut sistem takwim lunar, jumlah hari adalah tetap jika mengikut sistem hisab dan berubah-ubah jika mengikut sistem ru'yah. Di sini hisab bermaksud dengan cara mengira, manakala ru'yah bermaksud dengan cara melihat. Kriteria penambahan hilal berbeza mengikut negara. Jadi, disebabkan itu, kita dapat melihat ada negara yang telah diumumkan raya contohnya pada hari Sabtu, namun terdapat sebahagian negara lain pula rayanya pada hari Jumaat. Kita beralih pula kepada takwim solar. Berbeza dengan takwim lunar, takwim solar adalah sistem takwim yang berdasarkan peredaran matahari atau juga disebut sebagai tarikh Asy-Syamsi. Jadi, contoh aplikasi sistem takwim solar adalah dalam penentuan musim atau aktiviti manusia seperti masa untuk menuai tanaman dan penentuan hari perayaan sebahagian agama. Mengikut sistem takwim ini, bilangan hari adalah tetap mengikut perkiraannya dan setiap 4 tahun akan mengalami tahun lompat dan ditambah 1 hari pada bulan Februari. Seterusnya, terdapat kesulitan untuk menentukan tarikh atau masa kerana takwim ini tidak boleh dirujuk kepada alam sekeliling. Contohnya seperti tadi, jika seseorang terlupa tarikh dalam takwim Hijri, orang tersebut boleh merujuk dengan melihat kepada fasa-fasa bulan. Namun, hal ini tidak dapat diaplikasikan untuk takwim solar. Pemahaman yang lebih jelas berkenaan perbezaan hari dari takwim solar kepada takwim lunar dapat dilihat dalam perbincangan di bawah ini. Setiap 33 tahun solar bersamaan tambahan 1 tahun lunar, dan setiap 100 tahun solar bersamaan tambahan 3 tahun lunar, dan setiap 300 tahun solar bersamaan tambahan 9 tahun lunar. Sebenarnya perbezaan antara takwim lunar dan solar ini diambil dan pernah dirakamkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9, yang bermaksud, dan mereka telah tinggal iaitu tidur di dalam gua mereka selama 300 tahun dengan kiraan ahli kitab dan 9 lagi dengan kiraan kamu. Oleh itu, ayat Al-Quran di atas telah memberi maksud dan menggambarkan bahawa Ashabul Kahfi telah tertidur di dalam gua selama 300 tahun dengan mengikut kiraan tahun Syamsi dan 309 tahun menurut tahun Qamari. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahawa terdapat lebihan 3 tahun pada setiap 100 tahun solar. Lebihan ini merupakan hak Allah dan sebagai manusia kita hendaklah mengikut ketetapan yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengikutinya. Berdasarkan pembentangan daripada rakan-rakan saya tadi, kita boleh memberi konklusi bahawa manusia dapat mengkaji peredaran bulan dan matahari sekaligus mampu menetapkan fenomena kejadian siang dan malam sebagai tunjang bagi manusia untuk mengukur masa. Dengan pengiraan yang tepat, kita dapat menentukan tempoh pelbagai kerja dan peristiwa supaya cara kerja kita sebagai manusia lebih efisien dan berpatutan. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih dan jumpa lagi.